wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Salatan wa salaman ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna wa sa'ba idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma ya rabbal alamin. Al-Fadil, Tuan Imam, tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, taufik dan inayahnya dapat pada malam ini kita menyempurnakan sebahagian daripada qiyam Ramadan bagi malam yang ke-24. Semoga kita termasuk di kalangan mereka yang diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan yang kita lakukan pada malam ini. Sebagai pengisian tazkirah ringkas pada malam ini, suka saya nak menarik perhatian muslimin dan muslimat kepada beberapa ayat suci Al-Quranul Karim yang dibacakan oleh Al-Imam sebentar tadi dalam solat qiyam tadi, itu ayat daripada surah Az-Zumar, bermula daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni dengan perbuatan maksiat yang dilakukan, janganlah kamu berputus asa daripada rahmat Allah, kerana sesungguhnya Allah mengampunkan segala dosa-dosa. Sesungguhnya Dialah jua yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala memerintahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan, menyatakan risalahnya, wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan bagi mereka yang melakukan dosa-dosa kepada Allah, walau sebanyak mana pun, sebanyak pasir di lautan, di pantai, setinggi gunung sekalipun, dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala dengan sifat yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, Dia mengampunkan dan
mengasihani hamba-hambanya asalkan hamba-hambanya tidak berputus asa daripada rahmat Allah, pengharapan kepada Allah, pergantungan kepada Allah, dan memohon keampunan kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itulah kalau kita lihat bagaimana seorang lelaki yang diceritakan Nabi SAW dalam hadis, yang telah membunuh 99 orang semulanya, dan dia ingin untuk kembali kepada Allah, bertaubat dan minta ampun kepada Allah, tapi dia tak tahu, dia jahil. Dan dia bertanyakan kepada seorang abid. Dia jumpa seorang abid. Abid ni orang yang beribadah tetapi tidak mempunyai ilmu yang terlalu banyak lah. Maknanya dia tak ada ilmu sangat. Tanya kepada seorang abid tu, dan dia cerita bahawa dia telah membunuh 99 orang. 99 orang, bukan sikit. Kemudian ada tak harapan bagi dia untuk dia mendapat pengampunan daripada Allah? Jadi si abid ni kalau ikut hukum akal, 99 orang mana bolehnya banyak sangat tu. Lalu dia kata tak ada harapan lah. Jadi dengan abid tu pun dia bunuh sekali lah, sebab alang-alang peluk kasam kan. Jadi dia pun bunuh dengan abid tu, dia bunuh. Dah tak ada apa dah. Jalan jumpa seorang alim. Tanya kepada seorang alim tu. Dia beritahu kata dia telah membunuh 100 orang. 100 orang. Ada tak bagi dia peluang untuk dia bertaubat? Maka kata si alim tu, kata memang ada. Cuma dia sarankan supaya hamba Allah ni pergi berhijrah ke tempat yang lebih baik daripada tempat yang dia duduk lah. Dan perjalanan dia nak pergi tu, dia meninggal dunia. Lalu 2 malaikat datang untuk mengambil rohnya, malaikat rahmat dengan malaikat azab, berebut nak ambil dia punya roh dia. Sehingga kan Allah telah mengutuskan malaikat yang menyuruh seorang lelaki untuk menjadi hakim, untuk menghakimi siapakah yang selayaknya untuk mengambil roh itu. Maka dihakimi dengan tengok mana tempat yang paling dekat dia nak pergi, tempat dia tinggal ke dekat, ataupun tempat dia nak pergi itu mana lebih dekat. Maka diukur-ukur dekat sejengkal dia tempat nak pergi ke tempat dia nak berhijrah tu, maka rohnya diambil oleh malaikat rahmat. Walaupun dia belumlah lagi melakukan amal ibadah lagi pun, dia setakat nak bertaubat kepada Allah pun Allah dah ampunkan dosa dia. Tengok bagaimana Allah, sifat dia maha pengampun lagi maha penyayang. Sebab rahmat Allah mengatasi kemurkaannya. Makna rahmat Allah ni luas. Bahkan rahmat yang Allah kurniakan kepada kita di dunia ni hanya 1/99. Satu ya. 99 rahmat lagi Allah akan kurniakan kepada hamba-hambanya yang beriman semasa mana di akhirat, di dalam syurga nanti. Bayangkan rahmat yang di dunia ni pun dah luas dah, 1/99. Ini kan pula lagi rahmat yang begitu banyak lagi. Tu kata tadi, syurga ni tempat yang dipenuhi dengan nikmat, rahmat daripada Allah yang tidak dapat kita gambarkan dengan mata kepala, ataupun kita tak boleh nak lintaskan hati kita untuk nak berfikir bagaimana syurga itu, nikmat tak boleh. Tu yang Nabi kata, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Barang yang tidak dapat dilihat dengan mata kepala, didengar dengan telinga, dan terlintas di hati manusia. Syurga ni kita tak boleh nak
nak gambarkan bagaimana nak dapat tu tak boleh, tak ada nikmat syurga di dunia tuan-tuan. Tak ada. Bagaimana orang dapat nikmat sebanyak mungkin pun di dunia ni, tidak lagi nikmat syurga di syurga nanti. Bayangkan. Sama juga kan, seseorang yang mendapat sengsara, penderitaan, azab, kesakitan di dunia tidak sesengsara kesakitan yang ada di neraka. Tak ada. Maknanya sengsara penderitaan di dunia ni tidak ada sengsara seperti mana di neraka nanti. Lebih lagi tuan-tuan, dahsyat, kata dahsyat. Allah punya dia punya azab yang sangat dahsyat tuan-tuan. Sebab itulah kita ni kena sentiasa mohon keampunan lah. Macam mana pun kita berdosa, dan memang kita berdosa pun, tak ada seorang pun yang tak berdosa di dunia ni melainkan Rasul-Rasul alaihimussalatu wassalam ya. Mereka yang maksum tuan-tuan. Kita ni hari-hari berdosa. Hari-hari. Bulan Ramadan ni insya-Allah lah kot kuranglah sikit dosa ni. Kan? Tengok bulan Syawal masuk nanti siap kan. Tu tak tentu lagi tuan-tuan. Kan? Habis. Maknanya ghaibul ghuyub dah. Kan? Tak nampak dah di surau di masjid tu. Tengok satu Syawal esok dah lengang habis dah tuan-tuan. Kebanyakan tempat lah. Mungkin kat sini bukan, tidaklah kot. Bukit Kuda insya-Allah lah macam ni lah esok. Lebih lagi lah kan. Jadi makna nak sebut begitulah kedudukan manusia kan. Dia begitu, dia kadang-kadang dia iman dia naik, kadang-kadang iman dia turun. Ramadan dia naik kan, tapi nanti tengok Syawal esok macam mana pula, turun ke tidak kan. Maka sebab tu kita nak kena sentiasa bertaubat kepada Allah, minta ampun. Sebab itu juga tuan-tuan, sebab apa kita kadang-kadang kita rasa malas, rasa berat nak melakukan ibadah? Dosa kita, dosa-dosa yang kita belum Allah ampunkan, itu penyebab kepada kita rasa malas, berat. Nak qiyamul lail pun rasa berat, rasa malas. Pasal apa? Dosa kita belum diampunkan Allah. Sebab itulah kita kena minta ampun selalulah. Nabi pun minta ampun pada Allah. Yang tak berdosa tu, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaik fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, Nabi bersumpah, sesungguhnya aku meminta ampunan kepada Allah dan bertaubat kepadanya setiap hari lebih 70 kali. Tu tuan, Nabi ni dia minta ampun, dia bertaubat kepada Allah pada waktu 1/3 hujung malam. Itu waktu yang sangat-sangat afdal kita minta ampun kan. Yang Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur, waktu 1/3 hujung malam, start daripada pukul 3 pagi itu sampailah menjelang waktu fajar, lebih kurang 3 jam masa ada tuan-tuan untuk kita beribadah, berdoa, mohon keampunan kepada Allah. Yang Nabi sebelum hadis kan, yanzidu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila samai dunya hatta yabqa thuluthul lail al-akhir fayaqul man yad'uni fa astajibu lah wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiru li fa ughfiralah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nabi sebut hadis ini tercampur dengan hadis kursi lah, iaitu setiap malam Tuhan kita tabaraka wa ta'ala turun setiap malam ke langit dunia. Langit dunia, langit yang paling rendah, langit yang pertama. Disitulah Allah turunkan ayat-ayat Al-Quran, nuzul Quran tu kan, Quran yang seluruhnya itu diturunkan dari Lauh Mahfuz ke langit dunia pada malam Lailatul Qadar, nuzul Quran tu. Disitulah turunnya ayat-ayat suci Al-Quran secara beransur-ansur melalui perantaraan malaikat Jibril AS kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama lebih kurang 23 tahun. Dari mana? Dari langit dunia yang paling rendah tu, iaitu
Ada panggil Baitul Izzah juga dipanggil. Baitul Izzah ni maknanya langit yang paling rendah. Di situlah setiap malam Allah Ta'ala turun. Cara bagaimana Allah turun kita tak tahu. Wallahu a'lam. Bagaimana kita tak boleh tahu, kan? Tu Allah yang maha mengetahui saja. Jadi Allah turun ke langit dunia, dan pada waktu itu 1/3 hujung malam, hingga tinggal 1/3 hujung malam. Dan Allah berfirman, sesiapa yang berdoa kepadaku, pasti aku akan perkenankan baginya. Dan sesiapa yang meminta-minta kepadaku, pasti aku akan memberi kepadanya. Dan sesiapa yang memohon keampunan kepadaku, pasti aku akan ampuninya. Ini dia. Waktu itulah yang kita duk bangun setiap malam sahur tu, kan? Sebelum sahur tu kita kena solat dulu 2 rakaat sekurang-kurangnya. Tapi ni yang 10 malam ni bukan 2 rakaat lagi, tuan-tuan, kan? Sekurang-kurangnya 8 rakaat qiyamul lail di surau, di masjid. Terutama bagi orang lelaki-lelaki di surau masjid lah. Kalau orang perempuan ni terpulang lah, nak datang pun boleh, tak datang pun boleh. Di rumah pun tak apa, di masjid pun tak apa. Tapi kita tidak, kan? Maka sebab itu kita kena lebih untuk bangun malam, berdoa, dan juga memohon keampunan kepada Allah. Di mana Nabi SAW dia minta ampun dengan lafaz astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Nabi ulang-ulang lebih 70 kali setiap hari, tak tinggal, tuan-tuan. Nabi minta ampun pada Allah Ta'ala. Maka sebab itu kita pun kena buat lagu tu lah. Setiap pagi 1/3 hujung malam sebelum kita nak pergi masjid tu, kita minta ampun pada Allah, supaya Allah ampunkan dosa kita. Setiap hari kita buat dosa, tuan-tuan, sedar ataupun tidak ya, tahu ataupun tidak ya, tuan-tuan, kan? Sebab itu kita nak kena minta ampun. Bahkan amalan-amalan yang kita lakukan ni, dia hanya memberikan penghapusan dosa-dosa kecil yang kita qiyam tadi Nabi berkata, man qama lailatal qadri imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imana wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menghidupkan malam Al-Qadar dengan penuh keimanan dan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Dan sesiapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan keimanan dan mengharapkan ganjaran yang baik daripada Allah, diampunkan dosa-dosa yang lalu. Tu makna apa? Dosa apa? Dosa kecil. Dosa kecil ni, tuan-tuan, dia mudah terhapus dengan amalan soleh. Solat, puasa, sedekah, kemudian kita ambil wudu, kita melangkahkan kaki ke surau, ke masjid. Semua itu boleh menghapuskan dosa. Dosa apa? Kecil. Tapi dosa besar tidak. Dosa besar hanya dengan bertaubat kepada Allah. Bukan susah pun, minta ampun pada dia, bertaubat pada dia lah, kan? Tu dia. Dia ada 3 cara penghapusan dosa besar ni, tuan-tuan. Yang pertama, taubat nasuha. Yang kedua, mati syahid. Yang Nabi kata, yughfaru lisyahidi illa dain. Diampunkan dosa orang yang mati syahid kecuali hutang 1 ya. Yang lain semua Allah ampunkan dosa. Dia tinggal solat, dia tak puasa, dia minum arak, dia berzina, Allah ampunkan dosa-dosa dengan sebab dia mati syahid. Tapi hutang tidak. Dan satu lagi ialah haji mabrur, tuan-tuan. Siapa-siapa dapat haji mabrur, dia menghapuskan dosa-dosa besar. Yang Nabi sebut, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji mabrur, tidak ada ganjaran baginya melainkan syurga. Makna apa? Allah ampunkan dosa-dosa besar, tuan-tuan. 3 ya. Adapun amal soleh yang kita lakukan, dia penghapus dosa-dosa kecil. Dan Allah bagi pahala lagi lah. Pahala pun dapat, penghapusan dosa kecil pun dapat. Itu dia, kan? Maka sebab itu nak sebut ni, kita kena minta
ampun, bertaubat pada Allah lah. Lebih 70 kali tuan. Tu sekurang-kurangnya lah minta ampun InsyaAllah. Bahkan doa yang Nabi ajar pada Aisyah tu pun, tu doa minta ampun itu. Allahumma innaka afu tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang Maha Pengampun dan sukakan pengampunan, ampunkanlah dosa-dosaku. Allah ni tuan-tuan, dia suka hamba dia minta ampun pada dia. Itu sebab di sebelah hadis kan, bila seseorang tu dia buat dosa pada waktu pagi, Allah menunggu-nunggu hamba dia yang berdosa ni minta ampun sampai waktu petang. Allah duk tunggu-tunggu dia, bila dia nak minta ampun. Dia buat dosa dah, tapi Allah dengan keluasan rahmat dia tadi, dia menadahkan tangan, makna apa? Rahmat dia tu mengharapkan hamba yang melakukan dosa ni untuk dia minta ampun sebelum waktu petang. Dan bila mana seorang hamba melakukan dosa pada waktu petang, Allah menunggu-nunggu hamba tu untuk dia minta ampun sampai waktu pagi esok. Tu dia tuan-tuan, Allah. Bahkan kita ni buat amal soleh, niat saja dapat pahala dah. Nampak tak? Niat nak buat baik dapat dah. Niat kan? Niat nak nikah dapatlah kan? Nak nikah pun betul tak Tuan Haji? Betul Tuan Imam, betul tak? Niat kan? Nikah baik kan? Itulah, pakai niat dalam hampa kan? Nak buat tak berani kan? Jadi begitu kan? Niat dapat pahala. Niat dapat pahala dah kan? Kalau niat berzina belum dosa lagi. Siapa berniat nak berzina, Allah tak tulis dosa lagi, melainkan bila dia berzina, itu pun dosa satu zina tu je, dia tak kali 10, dia hanya sekali dosa. Tapi kita, bila kita melakukan, contohlah kalau kita niat nikah kan, kita bernikah dapat 10 pahala. Tuan-tuan, 10 pahala ditulis. Sungguh, apa tidaknya. Niat dapat satu dah. Kalau macam kita niat malam ni, kita qiyamul lail kan, nak bangun malam ni, kita belum tidur, kita niat nak qiyamul lail ni, bangun malam ni tuan-tuan, dah tulis satu dah. Bila kita bangun malam dapat 10 tuan-tuan. Tu dia hamba Allah ni, dia punya rahmat dia luas mengatasi kemurkaan dia. Nampak tak? Begitu sekali kan? Satu je, kalau kita buat dosa satu je. Tapi dah buat amalan pahala, amal soleh bukan setakat kata itu, sekurang-kurang 10. Ramadan ni tuan-tuan bukan 10, lebih lagi, sampai 700 kali ganda, bahkan lebih 700 kali ganda lagi. Puasa yang kita dapat pahalanya tuan, besar. Besar pahala puasa ni. Yang kata Nabi SAW kan, yang dalam hadis kursi, kullu amali bani Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bi, kata Allah. Hadis kursi kan, setiap amalan anak Adam ni bagi dia kecuali puasa. Puasa ni bagi aku, kata Allah. Akulah yang akan memberikan ganjaran kepada dia. Ganjaran ni mengikut nilai kualiti puasa kita lah tuan-tuan. Mana kalau kita sedang puasa tu, kita banyak baca Quran, banyak kita beraktikaf di masjid, banyak kita berdoa, banyak kita berzikir kan. Kalau kita buat amal-amal soleh, makna pahala puasa tu besar, ya amat besar. Besar tuan-tuan, pahala puasa ni memang besar kalau kita lakukan dengan sebaik-baiknya. Tapi kalau yang lain tu semua Allah bagi 10 ya, ganjaran pahala 10 ya. Kalaupun lebih-lebih sampai 700 kali ganda ya tuan-tuan. Itu dia. Puasa ni banyak pahala. Itu sebab dah sebut Ramadan ni bulan untuk kita kumpul pahala lah kan. Apatah lagi tuan-tuan di akhir-akhir Ramadan ni lah. Kalau kita tengok salafus soleh tuan-tuan, mereka ni kalau akhir Ramadan ni memang tak kenal orang lah kan. Memang tumpu fokus sungguh-sungguh ni, tak ada buang masa dah. Macam Qatadah kan, seorang tabi'in. Dia ni bila dia punya amalan dia kan, dia setiap 7 hari sekali khatam Quran. Tu hari biasa.
7 hari sekali khatam. Kita 7 tahun sekali kan, 7 hari sekali. Kemudian masuk Ramadan 3 hari sekali khatam Quran. Masuk 10 hari yang terakhir sekali sehari khatam Quran. Tu dia tuan-tuan, punya pulun sungguh-sungguh mereka ni salafus soleh. Bahkan Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala menyatakan, seandainya Lailatul Qadar itu berlaku dalam satu malam dalam tempoh setahun, tak tahu bila, setahun 360 hari tuan-tuan, tak tahu bila berlaku salah satu 360 hari, pasti aku akan menghidupkan setiap malam untuk akan mendapatkan Lailatul Qadar. Tu dia tuan-tuan, hebat tak hebat orang dulu tu. Kalau 360 hari, kalau kita dapat gaya tak adalah. Dapat tak dapat sudahlah. Nak tunggu box, nak hidup setiap malam, tak ada dah. Ini kan 10 malamnya, 10 malamnya tuan-tuan, bukan 360 malam. Itu 10 malam kalau tak dapat juga, kira tak tahu nak kata kan. Memang koman sungguh lah tuan-tuan. Ya, kita tinggal lagi 7 malam kan. 7 malam lagi lah. 6 malam setengah lagi kiranya. Ni dah setengah lah kan. 6 malam setengah lagi tuan-tuan, tinggal lagi ni kan. Jadi kita nak kena pulun habis-habisan lah untuk tingkatkan amalan, untuk dilipat gandakan pahala puasa tu, pahala amalan kita tu. Dan Lailatul Qadar tu lah kan, pahala yang 1000 bulan punya pahala tuan-tuan, besar tu. Tak dapat rugi kita kan. Sebab itulah kita nak dapat. Badan satu lagi kita tengok ayat, satu lagi ayat sebagai akhirnya. Allah Ta'ala menyatakan, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabl ayyatiyakumul azabu thumma la tunsarun. Dan kembalilah kamu kepada Tuhan kamu dengan bertaubat. Nampak tadi Allah sebut tadi kan, jangan putus asa pada rahmat Allah. Allah Maha Pengampun. Kemudian Allah kata, dan kembalilah kepada Tuhan kamu. Tuan-tuan, kita ni kena kembali kepada Dia, apa-apa pun. Itu sebab bila Allah turunkan musibah kan, untuk apa Allah turunkan musibah? Untuk kita kembali kepada Dia. Zaharal fasadu fil barri wal bahr bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dallazi amilu la'allahum yarji'un. Telah nyatalah kerosakan di daratan dan di lautan hasil perbuatan tangan-tangan manusia, untuk Allah merasakan sebahagian daripada apa yang mereka lakukan. Mudah-mudahan mereka kembali. Nampak tak? Kembali tuan-tuan. Maka kita juga akan kembali kepada Allah bila berlakunya kematian, musibah, apapun musibah, kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguh kita daripada Allah dan sesungguh kita akan kembali kepada Allah. Setiap orang akan kembali kepada Allah. Tak ada siapa pun yang tak kembali kepada Allah tuan-tuan. Dan kembali kepada Allah dalam keadaan yang kita bertaubat kepada Dia lah di dunia ni, sebelum kita kembali di hari akhirat esok, sama ada syurga neraka. Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwata fa ahyakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Bagaimana kamu boleh kufur kepada Allah sedangkan kamu dahulunya tiada, kemudian Allah menghidupkan kamu, kemudian mematikan kamu berada di alam barzah, kemudian menghidupkan kamu di alam akhirat, dan kepadanya lah kamu dikembalikan, sama ada syurga atau neraka lah tempat kembali seseorang di akhirat esok. Tak ada tempat lain dah. Nampak? Itu sebab Allah kata, kembalilah kepada Dia, bertaubatlah kepada Dia, berserahlah bulat-bulat kepadanya, kepada Allah. Allah suruh kita taubat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kamu kepada dengan taubat nasuha. Taubat nasuha mana? Taubat yang suci, ikhlas, yang datang daripada hati yang menyesal untuk tidak lagi melakukan dosa dan mengulangi dosa dan meninggalkan segala dosa-dosa yang pernah dilakukan.
Itulah taubat nasuha, tuan-tuan. Kan? Maka sebab itu Allah suruh ni. Kemudian sebelum kamu didatangi azab, kerana sesudah itu kamu tidak akan diberikan pertolongan. Kan? Bila mana dah yalah, satunya kita bila kita meninggal esok di alam barzah tu pun dah ada azab dah. Kan? Dah ada azab, ada nikmat dah. Azab kubur dah ada dah. Apatah lagi di sana, di akhirat esok. Tu yang penyesalan yang tak sudah-sudah tu. Tu Allah sebut dalam Quran kan, hatta iza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima tarakt kalla innaha kalimatun qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sehingga datang kepada kamu seseorang di kalangan kamu kematian, lalu dia, orang yang mati tu, dia minta pada Allah, qala rabbirji'un, wahai Tuhanku, kembalikan aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan fima tarakt, semoga aku dapat untuk melakukan amal soleh dengan apa yang ku tinggalkan dulu ku tak buat. Aku tinggal, aku tak buat, aku nak buat sekarang ni. Tapi Allah kata apa? Kalla, sekali-kali tidak. Tak ada, Allah tak layan. Itu hanya perkataan yang diucapkan saja. Dan di hadapannya itu barzakh, dinding, hingga dibangkitkan manusia di hari akhirat nanti. Tak ada apalah, menyesallah. Sama juga bila mana dia bangkitkan di hari akhirat esok pun menyesal lagi. Kan? Walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Surah As-Sajdah kan? Ayat 12. Allah menyatakan, dan seandainya kamu melihat orang-orang yang melakukan dosa dalam keadaan tunduk, merendah diri, hina, merayu kepada Allah dengan menyatakan Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihah inna muqinun. Wahai Tuhan kami telah pun melihat, kami telah pun mendengar, kembalikanlah kami untuk kami melakukan amal soleh, sesungguhnya kami telah pun yakin. Tak ada dah, dunia pun dah hancur dah, nak kembali ke mana? Masih hidup dulu, duk buang masa kan. Ramadan pun dia tak ambil peluang lagi untuk melakukan amal ibadah. 10 hari 10 malam yang terakhir ini pun dia masih duk leka lagi, lalai lagi. Tak ada apalah tuan-tuan. Kan? Maka sebab itu kita kena ambil peluang keemasan yang tinggal pada kita 6-7 hari ini tuan-tuan, untuk kita meningkatkan amal ibadah, untuk kita bawa menghadap Allah nanti kan. Allah kata kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhziha 'anil nar wa udkhila jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ayat 185 surah Ali Imran. Setiap jiwa akan menghadapi mati, dan hanya pahala-pahala kamu akan disempurnakan di hari kiamat. Pahala ni tuan-tuan kita tak nampak sekarang, kita nampak esok di kiamat, esok hari akhirat esok kita nampak. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke surga, maka sesungguhnya dia seorang yang berjaya. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan hanya tipu daya semata-mata. Tuan-tuan, kejayaan yang tidak ada tolok bandingnya bila kita berjaya melepaskan diri daripada azab neraka untuk kita masuk ke dalam syurga tuan-tuan. Itulah kejayaan yang tidak ada lebih daripada itu tuan-tuan. Untuk kita ni kena ada cita-cita untuk masuk syurga dan cita-cita untuk kita selamat daripada api neraka. Ini cita-cita terbesar dalam hidup kita. Kalau tak ada cita-cita ini tuan-tuan, tak ada. Sebab tempat kembali kita selama-lamanya. Dunia ni sementara 60-70 tahunnya. Tak lama pun hidup tuan-tuan. 60, 70, 80. Tak lama. Di alam barzah itu esok pun lebih lama daripada alam dunia kita sedang hidup ni.
Kemudian alam akhirat lagi lah, tak ada penghujungnya tuan-tuan. Maka sebab itulah kita nak kena bersiap, bersedia untuk menghadapi kematian, dan untuk kita berada di alam barzakh, menikmati nikmat di sana, dan sebelum masa kita dibangkitkan nanti di akhirat untuk dikurniakan bagi kita syurga dan lepas daripada azab api neraka. Mudah-mudahan kita Ramadan kita pada waktu kali ini lebih baik daripada Ramadan yang lepas, dan Ramadan kali ini Ramadan yang boleh mendapat pengampunan dosa-dosa kita, dan kita bila sambutnya Aidilfitri itu kita balik kepada fitrah lah. Fitrah ni maknanya kita balik kepada asal kejadian kita, tidak berdosa. Ketika mana kita dilahirkan ke dunia oleh ibu kita, kita tak berdosa. Kita fitrah. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan dengan fitrah, tuan-tuan. Jadi kita nak kembali kepada fitrah bila kita menyambut Aidilfitri, itulah hari kemenangan, hari dapat kita berjaya mendapat pengampunan daripada Allah dan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setakat itu dulu untuk tazkirah malam ni. Wallahu alam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.